Keluar tu orang lari keluar. Saat tak keluar lagi live dekat page. Dia start ke tu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mula ni nak minta jasa baik semua untuk share sama ada suara okey ke tak, sebab semalam kita ada gangguan berkaitan audio. Jadi kesian hampir 5 minit permulaan tu duk melelong lagi lah. Jadi nak mohon jasa baik semua muslim-muslimat rahmati Allah untuk check audio okey ke tak, untuk buat makluman. Kalau tak okey kita akan adjust, untuk kita betulkan balik lah. Dini Ismail, masya-Allah. Ustaz Dini alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Ustaz, moga-moga ustaz pun sihat insya-Allah. Nas share dekat personal. Ada? Allahumma salli ala Samad. Ya, alhamdulillah Kak Zurai Sikim. Jom panggil kawan-kawan, sahabat-sahabat kita dalam grup secret bahagia untuk sambil-sambil pagi ni goreng ikan, sambil duk basuh baju, sambil kemas rumah, sambil urus anak-anak. Kita buka live secara online dan kita biar ni je lah, biar pengajian ada dalam rumah insya-Allah. Kak Zuna ajak semua kawan-kawan yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan semua dapat manfaat bersama insya-Allah. Kita bagi masa dalam 5 minit ke 10 minit untuk kita bagi ruang untuk kawan-kawan kita yang lain pun masuk. Sebabkan semua kena faham, bila Facebook dia walaupun dah set see first pun dia bukan semua akan dapat notification. Jadi masalah dia apa? Bila kalau yang set see first pun tak dapat notification, apatah lagi yang tak set see first, memang ke laut lah. Memang lagi susah lah untuk nak dapat, nak trigger kepada live ni berlangsung ke tidak. Jadi mohon jasa baik untuk semua, bantu untuk buat engagement, maklumkan clear ke tidak tempat tuan-tuan masing-masing. Dan sebelum kita mulakan insya-Allah, kita tunggu dalam 100 orang lebih sikit dan kita akan mula insya-Allah. Tu Kak Zura Sikim dah share dalam grup secret group bahagia bersama tu, bahagia berjaya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zu, semoga dimurahkan rezeki panjang umur insya-Allah. Dan mohon jasa baik tuan-tuan, maklumkan di tempat masing-masing okey ke tidak. Betul dah set see first pun tak dapat notification. Ya, itulah memang masalah lah Facebook ni. Jom kita belilah Facebook ni, senang. Kita payah sangat dia pun buat perangai dan ini. Dan mohon jasa baik semua, dah dekat 100 orang ni. Kalau boleh untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong share dekat grup masing-masing, grup WhatsApp kan ada banyak kan, grup family, grup adik-beradik, grup taman, grup macam-macam ada tu, kita manfaatkan dengan ruangan itu untuk kita berkongsi pada sahabat-sahabat yang lain yang mana mungkin pagi ni depa duk relax di rumah, kemas-kemas rumah sambil memasak. Sambil masak tu buka live insya-Allah, tak rugi apa pun. Kalau tak dapat 100% manfaat, dapat 10% pun dah dapat. Kalau tak dapat langsung pun dapat pahala dengan pagi ni untuk kita sama-sama at least atas jalan landasan ilmu pun jadilah. Alhamdulillah, Kak Muhaini Muhammad, alhamdulillah Bandar Baru clear. Bacok Kelantan clear. Padang Seri. Oh, Padang Seri kat mana? Padang Serai ke Padang Seri? Hantamlah Padang Serai ke Padang Seri. Jadi insya-Allah Pengkalan Cepa, masya-Allah, alhamdulillah Abang Amir clear di Pengkalan Cepa, Kelantan. Dan semualah minta tolong untuk kita bantu untuk share, sebarkan sebelum kita nak mula dalam lebih kurang 2 minit untuk kita akan mula pembacaan kitab kita, kitab Safinatun Najah, dan kita akan huraikan sedikit tajuk berkaitan solat Jumaat yang saat lagi ni insya-Allah akan sepatutnya it should be ada solat Jumaat, dan kita akan detailkan sedikit berkaitan solat Jumaat untuk perbahasan kita insya-Allah. Ustaz dia tengah kuliah Yacik. Okey. Kuliah Yacik, utamakan kuliah Yacik dulu. Hak tu mas tok guru sak kita. Kalau ketik clear, alhamdulillah. Terima kasih Siti Ruqyah, Nurhayati clear, alhamdulillah. Abu Hafi Humaira, Besut, masya-Allah, orang Besut. Orang Ganu. Insya-Allah. Kuching Sarawak. Alhamdulillah. Padang Serai.
clear. Mazlan Muhammad, Zainab, Lumut, Perak, clear, alhamdulillah. Okey, kita dah cecah 100 orang, lagi seminit, kita bagi 2 seminit setengah untuk kita mulakan pembacaan kitab kita insya-Allah pada pagi ni. Dan mohon lagi sekali jangan sebaik semua untuk sama-sama untuk sebelum kita mulakan tu kita nak bagi seramai mungkin orang dapat manfaat. Untuk tuan-tuan bantu saya untuk tolong share dan share dalam grup-grup WhatsApp. Tuan-tuan copy link, dia senang je nak tuan-tuan copy link terus hantar grup WhatsApp. Kalau dalam grup WhatsApp kita ada 10 orang, mungkin seorang akan buka. Kalau seorang pun tak buka pun tak apa, Allah sebut dah. Nah, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Dalam surah Zalzalah Allah kata walaupun sebesar zarah daripada usaha kebaikan ataupun kebajikan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan catatan amalan kebaikan. Jadi hari ni bukan kita nak kepada angka dapat banyak ke sikit, kita nak usahakan untuk buat tu insya-Allah. Kitab apa kita guna? Kita guna kitab Allahumma Safinatun Najah yang kita asas dalam mazhab Syafi'i. Kita bincang tentang kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'ad. Kitab tu kita dah bagi di Allahumma salli ala Muhammad dalam grup Telegram dan di Facebook tu ada. Tuan-tuan tengok link kitab di bawah tu, saya dah pin post. Maka tuan-tuan boleh klik di situ dan tuan-tuan boleh ambil manfaat lah. Kitab tu cara PDF. Sebaiknya kalau boleh ada kitab lah, kitab yang hakiki ni, yang fizikal. Tapi saya yakin semua kedai sedang tutup, tak ada kedai tuan-tuan nak beli. Jadi the only way yang kita ada, kita download cara PDF. Dan tuan-tuan pun boleh belajar lah sambil-sambil duduk di rumah ni, tuan-tuan boleh dobit untuk tulis dan at least tuan-tuan ada panduan untuk kita ambil sebagai manfaat insya-Allah. Baik tuan, lagi 15 orang lagi. Kita bagi 150 orang dan kita go insya-Allah. Dan bantu untuk kita share, untuk kita sama-sama tumpang manfaat untuk orang-orang lain untuk dapat juga yang depa mungkin. Saya yakin ramai yang semalam duk PM, ramai duk mesej, ramai yang telefon dia berkata, "Ustaz, kami duk tunggu live tak nampak notification." Saya pun tak tahu nak buat macam mana sebabkan Facebook ni dia ada algoritma, dia punya cara sendiri. Dia sengaja buat engagement kalau daripada 50,000 orang follower, 1% ke 3% saja nampak. Maksudnya dalam 500 orang je nampak. Jadi dalam 500 orang tu yang tengok sekarang ni bukan hanya 140 orang. Sebab sikit sangat yang nampak, yang lain duk tengah drive, tengah buat kerja, tengah duk ni dan sebagainya. Maka atas kesibukan tu membuatkan orang tak boleh nak trigger untuk tengok. Ala kulli hal tak apa, kita manfaatkan juga, kita guna kekuatan kita ramai-ramai untuk kita sendiri yang ramai-ramai untuk kita sebarkan kepada adik-beradik yang lain. InsyaAllah dia lepas minggu kita dah biasa duk ulang-ulang pengajian, nanti dia akan jadi biasalah. Saya yakin insyaAllah. Baik, insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa, insyaAllah kita akan mula. MasyaAllah, sahabat saya Akhil Nizam daripada Terengganu pun bersama dengan kita insyaAllah. Pagi ni pun pengajian kuliah Yaci. Kalau tuan-tuan yang ni mungkin boleh dengar dulu kuliah Yaci, saya lagi main kat sini pun tak ada masalah. InsyaAllah kita utamakan pengajian yang lebih besar lah. Pengajian Yaci Tok Guru Jadi Awam berada di Terengganu. Jadi insyaAllah ni apa dia ni terlindung ni. Kita play out pula. Boleh je tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yasir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-baghyu aw kama qala rawahu Imam Al-Hakim. Yang dihormati semua barisan staf yang terlibat untuk program kita pada pagi ini, yang mana mereka korbankan waktu cuti, waktu bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan balasan pahala dan ganjaran yang boleh memberatkan timbangan amal. Pagi ini tim studio dan minggu ni
studio Murtada Dakwah Center, mereka bertungkus lumus ataupun berlumus tungkus siang dan malam untuk menyiapkan banyak daripada video-video dan juga benda-benda yang nak bagi manfaat lah kepada kita semua, insya-Allah. Untuk mohon jasa baik tuan-tuan semua, doakan pada mereka agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang baik kepada mereka. Nas sudah hantar kat Kokom kat. Ni sekejap lagi siap video ni hantar dekat Kokom dalam melalui Telegram. Segera. Okey, baik. Jadi kita akan mulakan pembacaan kitab kita pada pagi ini, insya-Allah. Sambil-sambil itu tuan-tuan yang dah baru masuk, tolong maklumkan di tempat masing-masing clear ke tidak dan bantu untuk share, insya-Allah. Kita tak kenakan apa-apa duit. Jadi ini adalah ruang dan manfaat untuk kita. Kita dapatkan pahala lah, insya-Allah. Saya pun nak pahala dengan cara mengajar, tuan-tuan dapat pahala dengan cara untuk sebarkan. Mus Mak Ejaz ni bagi dia ni, bagi duduk kat sini tak apa. Okey, baik. Kita akan memulakan pengajian. Siapa yang belum dapatkan link pengajian tu, tuan-tuan ambil di bawah tu, tekan tu ada PDF kitab. Jadi tuan-tuan ada panduan lah. Kitab yang akan kita gunakan adalah satu kitab yang namanya Kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang di antara kitab yang paling asas dalam mazhab Syafi'i. Kitab Safinatun Najah ini adalah satu kitab antara kitab yang paling asas dalam kitab mazhab Syafi'i. Kenapa kita membahaskan kitab ini? Sebab kitab ini agak menyeluruh berkaitan tentang asas-asas pengetahuan kita sebagai seorang mukmin dan muslim, dan khususnya untuk dalam berkaitan dalam mazhab Syafi'i. Ingat, pengkhususan kita ini lebih kepada berkaitan dalam mazhab Syafi'i. Kita ustaz, kami nak mengaji mazhab-mazhab lain, pederas satu-satu lah kan. Boleh mazhab Syafi'i dulu. Ni mazhab Syafi'i pun ke laut lagi tu nak pederas semua mazhab. Dia kata kami nak taklid mazhab ustaz, kami nak tukar-tukar ikut suka. Tak boleh macam tu. Kena kalau kita orang yang faqih tak apa. Kita ni faham semua, tak apa nak taklid. Tapi kalau kita acak ayam ni tak payahlah kot, kita pulun satu-satu. Nak makan nasi, makan dengan satu pattern ni, nak masuk aku atas, nak kilas kot ni, tak payah buat pelik-pelik lah. Baik, sedikit pengenalan berkaitan kitab Safinatun Najah. Yang pertama, kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh seorang musannif ataupun seorang guru kita yang mulia, namanya Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Syekh Salim bin Sumair. Tuan-tuan nak mudah untuk ingat, senang je, tuan-tuan tulis. Bila saya sebut tu, tuan-tuan tulis je. Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i, atau lebih dikenali dengan Syekh ini adalah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Jadi tuan guru kita ini dia dilahirkan di kampung Zi'ashbah. Zi'ashbah ni ada satu kampung yang agak kecil, duduk di kawasan penempatan yang di Hadramaut, di Yaman. Kampung apa? Kampung Zi'ashbah. Zi'ashbah ni satu kampung yang terpencil di kawasan agak pedalaman di Hadramaut, di Yaman lah. Jadi ni di antara guru kita yang sangat mulia. Baik, pendidikan awal. Syekh Salim Al-Hadrami Al-Syafi'i, beliau membesar dan mendapat pendidikan awal daripada bapaknya sendiri, daripada Syekh Abdullah bin Sa'ad. Syekh Salim ni, ayahanda beliau juga adalah tuan guru, tok guru besar lah, Habib yang dikenali di bumi di Hadramaut. Beliau belajar Al-Quran dan menguasai tajwid. Pada umur dia seawal muda kecil itu pun dah menguasai ilmu Quran, dah menghafal Quran, dan kelaziman tersebut menjadikan dia sangat faqih dengan Al-Quran, sehingga kan beliau mula mengajar kepada masyarakat, dan sejak itu dikenali sebagai muallim ataupun sebagai seorang guru daripada kalangan orang di kawasan dia. Dan beliau belajar ilmu syariat juga daripada bapa ataupun ayahanda beliau. Baik, cuba tengok manhaj susunan ilmu. Silibus ilmu yang diajarkan kepada anak bermula dengan Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga memulakan pengajian dia dengan ilmu Al-Quran dulu. Maka sebab tu para ulama meletakkan, kalaulah kita mengajarkan anak dengan ilmu Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan akan buka kemudahan untuk belajar daripada ilmu yang lain. Sebab tu kalau kita tengok banyak daripada kadang-kadang budak-budak yang mula menghafal Quran, biasanya ketika dia melibatkan diri dengan akademik, benda tu akan jadi lebih mudah. Jadi sebab tu kita pun kalau boleh tuan ni fasa-fasa
COVID-19 ni kita kena duduk restricted movement ni, duduk kawalan pergerakan. Tuan-tuan ambil masa dan ruang tersebut untuk dengar anak baca Quran. Anak tu lancar ke tidak baca Quran? Dengarlah sehari satu muka surat. Kalau anak masih baca Iqra, mulakan dengan bacaan Iqra. Percayalah bila anak lancar Quran, anak akan lancar baca ataupun mudah untuk dia belajar ilmu yang lain. Dan beliau ni dan mengaji dengan para ulama di Hadramaut pada kurun 1300 Hijrah. Maksudnya 100 tahun yang lepas lah. Syekh Salim hidup pada tahun 100 tahun yang lepas, 300 Hijrah, 1300 Hijrah. Dan beliau dakwah dan beliau mengajar. Beliau menghabiskan umur yang mulia untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Hidup dia hanya dengan manfaat pada ilmu je. Daripada muda, daripada dia kecil sampailah dia wafat. Dan Syekh Salim wafat di Betawi, Jawa, Indonesia. Pada bila? Pada tahun 1271 Hijrah. 1271 Hijrah, maksudnya 180 tahun yang lepas. Al-Allamah wafat 100 tahun yang lepas lah. 100 tahun lebih kurang 140, 150 tahun yang lepas. Al-Allamah Syekh Salim meninggal dunia di Betawi dan dimakamkan di Indonesia, di Jawa. Antara kitab karangan beliau di antaranya Matan Safinatun Najah lah yang kita namanya, Al-Fawaid dan beberapa kitab-kitab yang lain. Sebahagian daripada sifat kelebihan ataupun Syekh Salim ini adalah beliau adalah seorang orang yang suka mengekalkan zikrullah, orang yang sentiasa di mulut ni dengan zikir. Dia tak ada masa nak membawang, dia tak ada masa nak merepek cerita benda-benda yang merapu-merapu. Dan beliau juga di antara seorang Syekh Salim di antara orang yang sangat kuat membaca Al-Quran. Himmah dia dengan Quran ni sangat hebat sehingga disebut oleh Syekh Ahmad Al-Hadrawi. Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki. Seorang guru yang mulia juga, seorang ulama besar, Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki, dia menyebut, dia kata apa? Dia mengatakan bahawa Syekh Salim ini pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 7 pusingan tawaf. Maksudnya buat umrah 7 pusingan tawaf tu Syekh Salim mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan duduk tengah pusing di Baitullah tu, di keliling Kaabah tu hafal 30 juzuk. Masya-Allah. Kita tuan-tuan pusing saja pun duk rasa bila nak habis dah. Bayangkan Syekh Salim ini ni bukan hidup zaman Nabi, dia hidup 100 tahun lepas je, tapi dia boleh melazimkan sehingga akan mengkhatamkan 30 juzuk dalam keadaan hanya pusingan tawaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada beliau dan guru-guru beliau dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Dan kita sedekahkan dulu Al-Fatihah sebelum kita mulakan pengajian kita ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila khusus ila Syekh Salim dan kepada guru-gurunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan manfaat daripada pengajian kitab yang akan kita mulakan kepada Al-Allamah Syekh Salim Al-Hadrami Asy-Syafi'i, mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Sambil-sambil tu ada 200 orang sekarang, mohon jasa baik untuk semua tolong bantu untuk share sebabkan engagement pagi memang akan ada masalah sebabkan Facebook dia kedekut. Untuk nak bagi orang tengok pengajian-pengajian ni. Kalau Lady Gaga, kalau Blackpink, tu laju. Jadi jom kita lawan dengan bawa pagi ni dengan pengajian insya-Allah. Dan untuk makluman kitab ni juga saya mendapat sanad yang daripada Ustaz Muhadir Benjol yang mengajarkan kitab ni kepada saya dan beberapa guru-guru yang lain lah. So, kita sama-sama ambil kepada manfaat. Baik, qala musannif rahimahullah taala amin amin ya rabbal alamin. Telah berkata Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami Asy-Syafi'i memulakan mukhaddimah dalam kitab yang kita akan membincangkan ini adalah kitab Safinatun Najah, memulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Memulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Baik, ba di sini berfungsi sebagai musyahabah. Ingat ba permulaan daripada
pembacaan ini memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka makna pada setiap itu ada kewujudan makna-makna yang tersirat yang kita tahu. Hanya kita tahu baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, ba ini berfungsi sebagai musyahabah ataupun yang disebut dengan musahabah. Musahabah ni adalah Allah SWT bermaksud kebersamaan untuk mendapatkan, mengambil keberkatan, disebut ataupun dengan istilah tabarruk. Bermulaannya ismun, bismillah, ba dan juga ismun berasal daripada perkataan summu, yang bermaksud sesuatu yang tinggi daripada kedudukan yang dah tinggi. Allah sudah pasti dah nama bagi zat yang wajib, iaitu wajib pada hukum akal, yakni untuk kita faham bersifat dengan kesempurnaan, kamalat lah. Kamalatun, yakni kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sedikit pun sifat kekurangan. Dan ingat, maksud zat yang wajib ada, al-wajib al-wujud, iaitu tidak didahului oleh tiada, ini khidam, dan tidak diakhiri dengan yang tiada, yang baqa. Itu kita fahamlah dalam kitab Manar al-Huda menjelaskan berkaitan bagaimana sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan nak bahas panjang berkaitan makna bismillah, cuma kita ambil secara langsung. Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahman? Allah yang Maha Pemurah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ni, Allah pemurah kepada sekalian makhluk di atas di alam semesta. Ingat, dalam manusia bukan hanya makhluk dalam bumi, makhluk dalam alam semesta. Alam semesta ni besar. Bumi itu adalah salah satu elemen di dalam alam. Bumi adalah salah satu makhluk di dalam alam. Allah ni, Ar-Rahmannya Allah, sehingga kan ada surah yang khas didatangkan, ini surah namanya surah Ar-Rahman itu sendiri. Maka apa makna dia? Maka disebut oleh Syekh Al-Alamah Syekh Salim mengatakan bahawa permulaan dengan Ar-Rahman itu nak menceritakan atas kemurahan Allah memberikan rezeki, memberikan sekalian perkara kepada makhluk, termasuk orang kafir, termasuk ahli yang taat kepada Allah, dan tidak berkecuali daripada ahli-ahli maksiat. Sebab tu kalau kita tengok, dia berkata tengok orang hak duk lawan Allah tu, hak duk buat panggil huduh-huduh tu, hak duk hina Islam pun dapat juga rezeki. Sebab itu adalah Ar-Rahmannya Allah. Allah memberikan balasan dan ganjaran pahala kepada sekalian makhluk dalam alam semesta. Allah Ta'ala menggunakan jalail, disebut dengan jalail al-ni'am, nikmat-nikmat yang besar diberikan kepada sekalian manusia. Baik, apa-apalah makna Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah bermaksud yang Maha Penyayang. Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengasihi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka para ulama menyebut pada Ar-Rahman Allah bagi kepada semua, tetapi kepada Ar-Rahim Allah pilih kepada hamba-hambanya yang terpilih sahaja. Yang dapat nikmat Islam, yang dapat nikmat sekalian nikmat-nikmat yang besar adalah pada orang-orang yang ni. Maka disebut juga dengan kaedah daqa'iq an-ni'am. Apa makna nikmat-nikmat yang halus ataupun yang furu' ataupun yang cabang-cabang, seperti pertambahan iman daripada hari ke hari. Bila Allah bagi musibah COVID-19, maka ada golongan-golongan tertentu yang mereka ini menjadikan asbab itu untuk terus beriman kepada Allah. Dalam dalil daripada ayat Al-Quran, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman kepada Allah ni, bila dia tengok dengan apa ujian yang Allah bagi ni, walaupun Allah ciptakan binatang yang kecil-kecil melata di atas muka bumi pun menjadi tanda menambah iman ke atas dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengurangkan sedikit pun kefahaman ataupun keteguhan taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina amanu faya'lamun an haqqu min rabbih wa ammal ladzina kafaru, adapun pada orang-orang kafir, dengan apa yang Allah jadikan, Allah bagi COVID-19, dia lebih jauh pula daripada Allah. Dia kata baik, sekarang siapa besar, Allah ke coronavirus? Dia pergi ke arah tu pula dah. Maka rosak iman dan rosak akidah dia disebabkan tidak ada Ar-Rahimnya Allah kepada dia. Dia menjadikan, kalau orang Kedah panggil ni, dia bahasa dia panggil buat teruk. Patutnya dengan apa yang Allah datangkan tu jadi asbab untuk dia jadi lebih baik, untuk dia pandang dengan kebesaran Allah. Makhluk ni tak ada apa-apa. Hang manusia, hang ada jawatan ke, hang ni pemimpin negara ke, siapa dia pun, sepatutnya jadikan itu sebagai iktibar, bukan dah jadikan bentuk yang istidrajnya kita, jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita faham Bismillah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada makna-makna yang tersendiri. Jadi saya tidak
berhajat untuk memanjangkan perbahasan berkaitan tu. Cuma dalam perbahasan ataupun pengajian mana, kenapa dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Disebabkan bersabit dengan satu hadis Nabi SAW yang disebut dalam kitab Al-Jami' As-Sakhir. Dalam kitab Al-Jami' As-Sakhir jilid yang keempat menyebut apa? Dalam satu hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta' wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, disebut dalam kitab Jami' As-Sakhir, setiap perkara penting yang baik yang tidak dimulai padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terpotong, fahuwa akhta', maka dianya kira sebagai terputus. Ataupun disebut wafir dalam riwayat yang lain disebut fahuwa abtar, maka ianya dikira sama juga, makna yang sama, maka ia terputus. Ataupun fahuwa ajzam, makna apa? Maka ia dikira sebagai kudung. Kudung ni kira putih lah. Ni riwayat-riwayat yang lain. Baik, hukum pembacaan surah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran 114 surah, cuma ada satu saja surah yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang lain semua dimulakan dengan Bismillah. Baik, tuan-tuan cuba cari surah apa yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tulis kat komen tu. Ni kerja sekolah sikit. Kalau tidak, hampa mengangar saja dengar. Dalam Quran ada 114 surah kan? Dalam semua tu, semua mula dengan Bismillah. Kecuali ada satu surah yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ingat, surah apa yang tidak dimulakan dengan Bismillah? Baik, kenapa mula Bismillah? Dan ada hukum. Ada beberapa tempat dan hukum untuk dibolehkan dibaca dan diharamkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pandai Nazilah Ismail ni. Ni orang mana ni? Surah Taubah. Tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi hadiah ke dia. Masya-Allah. Baik, ada lima keadaan Bismillah ini boleh dibaca. Yang pertama, wajib dalam solat, iaitu ketika membaca surah Al-Fatihah, dan menurut mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim ini wajib dibaca. Dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu, ustaz, saya semayang di Mekah, dia pun tak baca pun Bismillah. Sebab mazhab Maliki, mazhab Hanafi ada yang tidak wajib untuk baca Bismillah pada suratul Fatihah. Maka keadaan pertama, wajib dalam mazhab Syafi'i untuk baca surah Fatihah. Wajib kena ada Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, haram. Ada juga haram untuk baca Bismillah. Ya, ada dalam perbuatan haram ketika minum minuman keras. Nak minum arak ni, dia ambil ayat Heineken, dia ambil ayat Tiger Beer apa semua, dia nak baca ni Bismillahirrahmanirrahim. Mampu. Maka ketika itu haram. Nak mencuri pun tak boleh. Dia nak curi orang, dia baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jam. Nak bercakap bohong, dia nak kencing orang, dia nak bohong orang, maka dia pun Bismillahirrahmanirrahim, maka tak boleh. Maka haram kedudukan untuk membaca Bismillah pada perbuatan-perbuatan yang haram seperti zina, minum arak, ataupun mencuri, ataupun berbohong. Sunat. Sunat dibacakan Bismillah ketika melakukan ibadah ataupun perbuatan yang penting dalam syariat, seperti berwuduk. Nak ambil wuduk, baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala sunat. Tak baca tak apa, tak ada masalah, cuma kurang pahala ataupun kurang keberkatan. Menulis kitab yang bermanfaat. Maksudnya nak menulis kitab, nak tulis e-book, nak tulis apa-apa, walaupun bukan ilmu agama, dia tulis formula matematik, dia tulis formula marketing, dia tulis formula bisnes, maka dimulakan dengan Bismillah, maka dapat pahala sunat. Ataupun mengajar ilmu agama dan lain-lain, apa-apa ilmu lah. Cikgu-cikgu masuk dalam kelas, bagi salam kepada murid, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, maka cikgu-cikgu pun mula Bismillahirrahmanirrahim, maka ketika itu hukumnya adalah sunat. Makruh di mana pula? Ketika melakukan perkara yang makruh, seperti melihat perkara yang makruh yang lain. Tak payah duk bahas lah, apa makruh ni banyak. Yang kelima, harus ataupun disebut dengan mubah ataupun jaiz, ataupun benda yang haruslah dalam perbuatan biasa yang tiada kemuliaan, seperti memindahkan barang. Nak pindah barang ni, ambil buku nak tak ke tempat lain, kita mula dengan Bismillah, maka harus, maka dapat pahala daripada pembacaan.
Dalam bab ini disebut dalam kitab dalam kitab Manar Al-Huda muka surat yang ke-14. Jadi kita pun tidaklah nak syarah panjang berkaitan makna bismillah, cuma kita nak fahamkan kenapa dalam kitab-kitab dimulakan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, sebab ianya bersabit dengan hadis Nabi SAW. Itu adalah ilmu lah. Kalau detail berkaitan bismillah, seingat saya belajar di tahun 2008 saya sempat bersama dengan di Pondok Bakai bersama dengan Ustaz Yahya, dengan Ustaz Hadi Yahya, dengan ayahanda beliau Ustaz Yahya Bakai, berkaitan perbahasan bismillah saja, ba yang kita bahaskan awal tadi, yang seminit tadi tu, tuan guru saya syarahkan hampir sehari. Ba tu saja, pening kita fikir, Allah, huruf ba tu saja makna yang sangat mendalam. Tapi kita ni pengajian umum macam ni tak perlulah untuk saya syarah panjang-panjang, tuan-tuan bukan nak dengar sangat. Jadi kita nak lebih kepada perbahasan apa isu ataupun apa konten yang di dalam kitab yang kita pilih ini, iaitu kitab Safinatun Najah. Dan mohon jasa baik yang ada ni, yang baru-baru masuk, insya-Allah untuk kita kongsikan pada sahabat-sahabat yang lain, agar yang lain pun dapat manfaat. Pagi-pagi ni dalam duk ralik kemas rumah, duk goreng ikan tak lari dah dalam kuali dengan risau, ikan tu mati dah. Biar dia duduk dalam tu, kita goreng elok sambil-sambil kita buka live untuk buat ada pengajian. Baik, qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab pada muqaddimah pembukaan kitab Safinatun Najah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Maka pengarang kitab, pengarang kita Syekh Salim disebut apa? Dia memulakan dengan puji-pujian hamdalah. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adab kita sebagai hamba. Maka yang pertamanya kita meletakkan segala puji-pujian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kepada kita untuk mendapat dari sudut faedah dan manfaat. Dan disebut oleh Syekh Ahmad Asy-Syawi bahawa dalam bab tadi kenapa dibacakan bismillah, disebabkan ada 20 barang siapa yang membaca bismillah sebelum tidur, kata Syekh Ahmad Asy-Syawi, orang yang membaca akan selamat daripada syaitan dan juga rumahnya terselamat daripada kecurian dan selamat daripada mati mengejut dan bala-bala yang lain pada malam itu. Kita duk takut pasal COVID-19 ni. Maka Syekh Ahmad Asy-Syawi dia kata apa? Siapa yang sebelum tidur baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka akan terpelihara dari wabak-wabak ni. Buat sebagai amalan sebelum tidur, start daripada malam ni ataupun saat lagi nak khairulah, baca bismillahirrahmanirrahim, maka mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan. Disebut dalam kitab Kashifah As-Sajad. Kashifah As-Sajad ni satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Asy-Syawi, mengatakan bahawa sebelum tidur amalkan dengan baca 21 kali bismillahirrahmanirrahim, maka akan diberikan manfaat dan pemeliharaan daripada wabak dan musibah. Mudah-mudahan dipelihara daripada wabak musibah COVID-19 juga, insya-Allah. Maka permulaan dengan hamdalah, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kita makhluk yang tidak ada apa-apa, maka segala puji semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, makna hamdalah ni adalah kita segala puji yang diucapkan dengan lidah dengan penuh keredaan hati dan keagungan, ditujukan khas ataupun khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keduanya, dia mulakan dengan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kehormatan kita, tanda kita ni adalah umat yang sangat bersyukur di atas perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siang malam sampailah kewafatan Rasulullah. Nabi meletakkan keutamaan kepada kita semua. Jadi alangkah menjadi kurang adabnya kalaulah dalam setiap permulaan kehidupan kita tidak dimulakan dengan selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid, makna sayyid adalah pemimpin ke atas penghulu-penghulu para nabi, ada pemimpin satu kaum. Muhammad adalah refleks kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai terlalu banyak sifat terpuji dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu pun makhluk yang lebih mulia melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada perbezaan wazan di situ.
Maka kalau kita tengok daripada Nabi SAW disebut dengan Habibun. Apa makna Habibun? Adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Buah hati Allah Subhanahu Wa Taala di atas wazan fa'il. Kalau kita belajar ilmu alat ataupun ilmu nahwu saraf, apa perbezaan dia? Baik fa'il ni ataupun wazan fa'il ini adalah pelaku ataupun yang membuat, iaitu baginda adalah orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang disebut dengan Habibun, kekasih Allah tu sendiri banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok dalam maf'ulun adalah wazan maf'ul pula ataupun yang dilakukan ke atasnya yang kena buat. Kerana baginda adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah memuji banyak. Sehingga kan pada hari Jumaat biasanya kita dengar biasanya khatib akan bacakan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah pun berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-khatim, al-khatim ni bermakna yang menutup ataupun yang menyempurnakan. Sesuailah dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup atau yang menyempurnakan seluruh nabi. Tidak ada dah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul yang lain. Jadi hak ni kena faham eloklah. Agar kita tak keliru bahawa Nabi adalah penutup bagi sekalian rasul yang lain dan Nabi kepada umat kepada akhir zaman. Dan kenapa Syekh Salim memulakan dengan puji-pujian juga kepada para sahabat wa alihi wa sahbihi ajma'in, di atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kenapa? Baik disebabkan memuliakan para sahabat, yang asbab daripada para sahabat inilah Islam itu sampai kepada kita sampailah hari ini. Bayangkan kalaulah dakwah di zaman itu terhenti selepas wafatnya Nabi sebelah hijrah, bayangkan kalaulah terhenti dakwah, maka Islam tak sampai pada kita semua. Sebab tu musannif ataupun pengarang kitab Syekh Salim dia memuliakan ataupun memuji para sahabat dan keluarga-keluarga para sahabat. Disebabkan apa? Ahlul Bait itu termasuk daripada isteri-isteri daripada kalangan Rasulullah, juga termasuk daripada Ahlul Bait. Dan disebab apa? Nak menolak pendapat daripada golongan-golongan ekstremis Syiah ni, yang mana mereka mengatakan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk daripada kalangan Ahlul Bait. Ni bahayalah fahaman yang dibawa oleh mereka. Dan kena pasti kenapa Syekh Salim dia memuliakan para sahabat juga. Dan siapa itu sahabat? Ingat, sahabat takrif dia apa? Ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka melihat Rasulullah. Sahabat ni orang yang hidup zaman Nabi dan mereka jumpa dengan Nabi SAW dan mereka beriman dengannya. Ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi tak beriman dengan agama Islam atau beriman dengan Nabi SAW. Dan bukan takat mereka beriman kepada agama Islam dan mereka meninggal dalam keadaan mereka meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ta'rif kepada sahabat. Dan ada juga yang disebut daripada kalangan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi tetapi tak pernah jumpa Nabi. Disebut dengan istilahnya al-mukhadramun. Apa makna al-mukhadramun ni? Adalah orang yang mereka hidup zaman Nabi, beriman dengan agama Islam tetapi mereka tak pernah jumpa dengan Nabi. Itu disebut dengan istilah al-mukhadramun. Siapa? Seperti mana Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kan Nabi pernah sebut nama Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan dia ni di antara doa yang Allah takkan tolak dan sebagainya. Maka dia disebut dengan Al-Mukhadramun, adalah orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi tapi beriman dengan agama Islam. Uwais Al-Qarni. Dan mengikut pendapat daripada Abu Zur'ah, sahabat Nabi pada hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seramai 124,000 orang. Maksudnya pendapat daripada Abu Zur'ah mengatakan bahawa ketika Nabi wafat ada lebih kurang 124,000 daripada kalangan sahabat. Ramai tuan-tuan, 124,000 ni ramailah, alhamdulillah. Berkat dengan kesabaran Nabi berdakwah 13 tahun di bumi Mekah, 10 tahun di bumi Madinah, Allah mengizinkan ada lebih kurang 124,000 daripada kalangan sahabat yang mereka beriman dengan agama Islam.
Dan ingat, ni ingat bonus. Daripada kalangan sahabat, daripada 124,000 ini, sahabat yang paling akhir wafat adalah Sayyiduna Abu Tufail Amir bin Watilah Al-Laiti. Abu Tufail bin Amir adalah sahabat yang paling akhir meninggal daripada kalangan sahabat pada tahun 100 Hijrah. Genap 100 Hijrah, maka Abu Tufail Amir bin Watilah meninggal dunia. Meninggal pada umur, of course lah umur dia of course sampai mencecah 100 tahun. Panjanglah rekod daripada kalangan sahabat 124,000 ni, yang paling lewat sekali adalah Abu Tufail yang wafat pada tahun 100 Hijrah. Terima kasih ni Ben Ali ke Ben Ai ni, masya-Allah ni. Bagus budak ni. Bukan tak bagus. Dia share daripada tadi lagi. Maka Abu Tufail. Dan sudah pastilah sahabat yang paling afdal adalah sahabat-sahabat yang Nabi SAW pernah sebut secara khusus nama mereka, diberikan kepada diberikan kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Siapa dia Huzaifah Al-Yamani? Yang memegang sir ataupun rahsia Nabi SAW. Yang memegang sir. Siapa dia sahabat yang paling afdal? Afdal ni apa? Digunakan isim tafdil. Isim tafdil ni yang paling baik, the best among the best. Bahasa mudah kita lah. Yang paling baik dalam kalangan yang terbaik. Yang pertama sudah pastilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni di antara sahabat yang paling mulia. Yang Nabi itu adalah pak mentua Nabi. Orang yang cukup Nabi kasih dan Nabi sayang. Yang Nabi kata kalaulah ada Nabi seterusnya, maka Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang layak. Yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Uthman, yang keempat Sayyidina Ali, yang kelima Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni panglima perang. Makam beliau sekarang ada di Guangzhou, China. Yang keenam Sayyidina Sa'id bin Zaid, yang ketujuh Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, yang ke-8 Sayyidina Jubair Al-Awwam, yang ke-9 Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang ke-10 Sayyidina Abdul Rahman Al-Auf. Untuk makluman tuan-tuan, daripada 10 kalangan sahabat ini, 9 sahabat yang terlibat dengan politik. Ini isu-isu politik ni kan, bukan kita nak politik, cuma nak maklum politik itu ada dalam Islam. Dari 10 sahabat Nabi ni, 9 sahabat terlibat dengan politik. Mereka ada yang seperti mana Abu Ubaidah Al-Jarrah, semalam kita dah bincang dalam kuliah semalam. Siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah ni? Dia adalah panglima perang, dia adalah gubernur yang memimpin satu negeri di kawasan dekat dengan Jordan, dengan Syam. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas juga adalah gubernur. Sa'id bin Zaid juga adalah gubernur. Zubair Al-Awwam adalah tokoh agama dan juga pemimpin. Dalam kalangan 10 ni seorang je yang bukan gubernur, namanya Abdul Rahman Al-Auf. Dia adalah ahli perniagaan. Yang lain meniaga juga, tapi Abdul Rahman Auf di antara orang yang dia tak terlibat dengan politik, dia terlibat dengan perniagaan. Ala kulli hal, tidak menjadi satu kehinaan untuk terlibat dengan politik. Yang hina ketika mana menjadikan politik sebagai platform untuk ambil kesempatan pada orang, buat naya pada orang, hak tu jelas haram. Tapi kalau gunakan politik untuk jaga Islam, untuk menjaga hak-hak orang ramai, untuk membuang kezaliman dan sebagainya, maka itu menjadi satu kewajipan pula. Sebab kalau tak ada langsung orang agama yang terlibat dengan politik, maka jam cram. Itu yang jadi sekular, itu yang jadi liberal, itu yang jadi panggil pelik-pelik huduh hari ni. Maka para sahabat ini adalah di antara kalangan mereka adalah para khulafa ar-rasyidin. Baik. Itu sedikit berkaitan permulaan daripada puji-pujian oleh Syekh Salim dalam mukhaddimah beliau. Baik, kita pergi kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, permulaan pada bahagian yang pertama. Tadi mukhaddimah daripada Syekh Salim kita, dan sekarang barulah masuk pada fasal yang pertama dalam pembacaan kitab kita, kitab Safinatun Najah, insya-Allah. Baik, yang pertama, qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Kata pegang kitab, faslun, pada bab yang pertama, fasal ataupun yang menjadi penghadam daripada yang pertama, arkanul islamil khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus salah, wa itaz zakah, wa saumur ramadan, wa hajjul bait man istata'u ilaihi sabilan.
Fasal, apa makna fasal? Bermaksud penghalang di antara dua perkara yang menjadi penghadang ataupun pemisah. Karena bahasa mudah ni ada bab dia. Kalau kita buka dalam buku, dia tulis bab 1 muka surat berapa, bab 2 muka surat berapa, maka itu adalah fasal. Dan untuk apa? Fasal ini adalah cabang-cabang yang nak memecahkan permasalahan kepada kemudahan untuk kita faham. Arkanul, apa makna arkanun? Rukun-rukun. Apa makna rukun pula? Rukun dari segi bahasa adalah juzuk ataupun tiang. Juzuk ataupun tiang. Masya-Allah, okey. Tuan Malik bersama dengan kita di IG. Masya-Allah. Untuk makluman pengajian kita juga kita usahakan buat di IG. Sebab kita yakin banyak anak-anak muda kita ni depa tak main Facebook dah. So biarlah dalam depa duk main IG, duk tengok-tengok gambar-gambar tu, mana tahu ada dalam kalangan mereka yang akan mengaji juga, insya-Allah ambil ruang itulah sebagai manfaat. Baik. Jadi rukun ni apa makna dia? Adalah tiang bagi sesuatu bahagian yang paling asas daripada sesuatu. Bahasa mula gini, rukun ni adalah benda yang mesti kena ada untuk mencapai hakikat sesuatu. Nak makan ni, kalau kita lapar, maka makanan sebagai rukun untuk menjadi asbab kepada hilangnya lapar. Jadi kepada kenyang tu kena ada makanan. Nak menikah kena ada pengantin. Nak semayang kena ada contohnya kena ada wuduk, kena ada rukun-rukun tertib dia. Kena ada takbiratul ihram. Maka setiap daripada kehidupan kita ni ada rukun ataupun ada tiang dia. Rumah, tiang dia adalah dinding-dinding apa semua tu. Maka setiap daripada asas mesti kena ada tiang dia. Dari segi bahasa, Islam ni bermaksud apa? Islam ini bermaksud yang pertama silmun. Apa makna silmun? Adalah maksud tanda kita pasrah dan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari segi salmun, perbezaan dari segi daripada tadi silmun dan juga salmun. Waktu kata bahasa Arab ni, tuan-tuan, alih satu daripada baris pun maka dia akan merubah dari segi maksud. Sebab tu dalam Al-Quran, kalau sengaja dibacakan disilang ataupun disilangkan sifat huruf ataupun dihilangkan dikalih dari segi baris, maka akan berdosa besar. Disebabkan apa? Berdosa disebabkan akan mengubah makna daripada ayat tersebut. Salmun bermaksud aman ataupun damai. Sebab tu Islam ni satu agama yang sangat aman dan damai. Islam bukan agama peperangan. Islam bukan agama yang menzalimi. Islam adalah agama yang memberikan kedamaian. Dulu di bumi Mekah sebelum Islam mai, orang duk kerja berperang dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. Kerana mereka buat zalim ke atas orang wanita. Mereka menyembah berhala. Bila datangnya Islam, dia bawa satu bentuk kedamaian, tak berlaku dah peperangan, dan Nabi menggabungkan di antara Aus dan Khazraj. Nabi menggabungkan di antara golongan Muhajir dan juga Ansar, menjadikan satu rahmat dan keberkatan daripada kedatangan Islam. Salamun bermaksud salam sejahtera. Kan kita doa Assalamualaikum, kita bagi salam ke orang, kita mendoakan kesejahteraan orang. Dari segi istilah, Islam itu bermaksud tunduk dan patuh kepada seluruh hukum hakam ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 6 syarat untuk mengesahkan keislaman. Ada 6 syarat yang kena ingat ni tuan-tuan. Ni kena cek kita ni. Semua yang ada ni 200 orang lebih ni, cek balik kita ni sempurna ke tidak iman kita ni sebagai seorang yang bernama Islam. Yang pertama, 6 syarat yang pertama mestilah orang itu berakal. Mesti berakal. Yang kata nak masuk Islam ni, yang nak mentashihkan, mentahqiqkan, yang mesti benar dia berakal. Budak-budak kecil tak boleh kita nak pi macam tu. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, tanpa paksaan. Tak boleh, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di atas agama. Yang keempat, mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Mesti kena ada pengucapan kalimah syahadah. Kita jumpa orang bukan Islam, dia kata saya Islam dah, ucap kalimah syahadah dah. Dah, saya tak ucap syahadah, tapi saya mengaku saya Islam, maka tidak cukup dia sebut syarat dia. Yang kelima, terus menerus ketika mengucapkan 2 kalimah syahadah. Maksudnya sentiasa mentajdid kita punya syahadah. Dan yang terakhir, yang keenam, tertib antara 2 kalimah syahadah. Maksudnya tertib dan syahadah itu pun ada tertib dia. Maka itu 6 di antara syarat yang perlu kita faham sebagai seorang Islam. Baik, apa pula makna dari sudut perbahasan berkaitan syahadah? Baik, yang ni tolong salin, yang ni kena ingat. Saya yakin ramai yang mungkin terlepas pandang.
Yang ni tolong 200 orang yang ada ni, tolong sangat-sangat ambil sebagai manfaat. Perkara-perkara berkaitan dengan dua kalimah syahadah, yang ni ramai tak tahu. Saya pun dulu saya tak tahu. Lepas ngaji ni barulah kita tengok, oh sebenarnya ada. Yang pertama, syahadah itu ada fardu dia. Yang pertama, fardu pada syahadah. Syahadah ni apa? Kalimah syahadah kita nak ucap tu. Yang pertama, mengucapkan dengan lisan. Maksudnya berlafaz. Mesti. Kalau orang yang ada suara, mesti dengan berlisan. Jadi contoh disebut, Ashhadu an la ilaha illallah. Ataupun, Ashhadu an, mesti disebut dengan kalimah yang jelas, lisannya. Itu adalah fardu. Fardu syahadah. Kalau ada tempat, ada tempat yang saya boleh tulis tak? Kalau ada ni. Yang pertama ni ada dua rukun dari segi fardu syahadah, ada dua. Yang pertama, mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, membenarkan dengan hati makna syahadah. Membenarkan dengan hati, dah sebut dengan lisan dah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mestilah membenarkan dengan hati. Redha di atas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas syahadah yang kita ucapkan tadi. Maka ada dua. Yang dua, yang pertama lisan, yang kedua hati. Lisan, yang kedua mesti dengan hati. Itu adalah fardu kepada syahadah. Jelas nampak? Ini adalah yang kena faham. Baik, yang kedua, kesempurnaan syahadah. Apa pula makna kesempurnaan syahadah? Baik, kesempurnaan syahadah ada berapa benda? Ada 4 perkara yang nak menyempurnakan syahadah. Yang pertama, ilmu dengan dalil. Ilmu dan dalil. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Ucap dengan lisan. Yang pertama, ilmu dan dalil. Ni benda yang menyempurnakan syahadah kita. Kita sebelum ni mengikut teradap ya. Kita tak tahu apa makna syahadah, apa rukun dia, apa syarat dia dan sebagainya. Baik, ingat, yang pertama ilmu dengan dalil. Ni benda yang menyempurna kesempurnaan syahadah kita, mesti dengan ilmu dan dalil. Tak boleh ucap syahadah tapi kita tak tahu pun apa ilmu tentang syahadah dan apa dalil tentang syahadah. Kita hanya duk sebut saja sebelum ni. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Dan yang keempat dan yang terakhir, yakin dengan hati. Benar satu, lepas benar itu kita yakin dengan hati. Sebab banyak kadang-kadang paksaan, maka tak boleh. Sebab tu saya abang daripada awal tadi, tidak boleh ada paksaan. Tak boleh ada dalam paksaan, tak boleh. Sebab tu ingat, yang nak menyempurnakan syahadah ada 4 perkara tadi. Yang pertama, ilmu dengan dalil. Maka tak ada cara lain dengan cara mengaji. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Sebut dengan lisan dengan jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, membenarkan pula dengan hati. Dah sebut dengan lisan, maka benarkan redha dalam hati. Aku faham ni bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Barulah yang keempat, yakin dengan hati kita dengan apa yang kita ucapkan. Apa ni? Yang ni disebut dengan kesempurnaan syahadah. Baik, yang seterusnya, syarat sah syahadah. Syarat sah syahadah. Apa pula syarat sah syahadah ni? Tuan-tuan tengok, dalam bab syahadah saja pun banyak kan kandungan-kandungan ilmu yang mungkin sebelum ni kita tak tahu. Saya pun tak pandai tuan-tuan. Kita belajar, kita cari, barulah kita faham. Bila guru ajak, barulah kita, sebelum ni kita ingatkan syahadah ni sebut tu kira clear lah, kira on lah. Tak. Ada perbahasan dia. Baik, yang keempat, syarat sah syahadah. Apa dia? Yang pertama, mestilah benda itu diketahui. Mesti tahu apa kita buat.
diketahui. Yang kedua, syarat sah syahadah mestilah diikrar. Sebab tu yang kita tengok bila orang nak syahadah diikrar. Asyhadu alla, dia kata tangan kena angkat macam ni. Tak, nak buat macam ni boleh, nak buat satu Malaysia, dua Malaysia. Buatlah apa pun. Cuma kita nak ikrar secara betul-betul ikrar. Dalam keadaan sebutan tadi bukan atas paksaan orang. Ataupun bukan dalam keadaan bermimpi. Bukan dalam keadaan berkhayal. Minum yang ketum, lagi dia buat macam tu. Tak boleh. Mesti diikrarkan. Ini syarat sah. Yang ketiga, mestilah dibenarkan. Masuk dibenarkan apa ni? Kita betul-betul pegang betul dengan apa yang kita ikrarkan tadi. Dibenarkan. Dan yang keempat, syarat sah syahadah adalah dilaksanakan. Mesti dibuat sungguh-sungguh. Dah bila ucap syahadah, mesti berpegang sungguh dengan apa yang mana Islam syariatkan. Apa-apa taklifan berkaitan Islam, mesti kena ikut. Tak boleh dia ambil ikut suka. Masalah kita hari ni, ucap kalimah syahadah, tapi tak ikut betul-betul pun dari segi pelaksanaan. Nak dudah aurat, dia dudah aurat. Nak tak tinggal semayang, dia tinggal semayang. Ikut suka dia aja kadang-kadang. Maka tak boleh macam tu. Setelah mana kita mengikrarkan, setelah mana kita mengetahui syahadah dan kita ikrarkan syahadah, kita membenarkan syahadah dan kita laksanakan syahadah, maka kesempurnaan Islam itu harus berada dalam kehidupan kita. Tak boleh kita ambil pilih dan sebagainya. Maka kat sini kena faham bagi elok lah. Bukan berarti kita ni pandai sangat, tak. Kita sama-sama perbaiki daripada kesilapan yang pernah kita buat, ya. Kita buat. Baik, daripada benda ni pula ada benda-benda yang membinasakan atau merosakkan syahadah. Sebab tu kita tengok iman boleh keluar dan iman boleh bertambah dan berkurang. Itu memang kita makam orang biasa. Manusia ni bertambah berkurang. Tetapi jangan sampai iman itu keluar dan masuk. Jangan sampai iman ni pagi jadi kapiak, pegang petang elok balik, atau petang elok balik, malam jadi ketahuan punca. Jangan. Ada benda-benda yang boleh membinasakan syahadah. Yang pertama, mensyirikkan diri kepada Allah. Benda yang merosakkan syahadah, yang pertama, syirik kepada Allah. Syirik merosakkan akidah, merosakkan syahadah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. 3 dosa besar yang Allah tak akan ampunkan sampai bila-bila. Yang pertama Nabi kata isyraku billah, syirik kepada Allah. Itu jaga. Yang kedua yang merosakkan syahadah adalah merasa ragu dalam hati. Dia kata Allah ni wujud ke tidak? Nabi ni ada ke tidak? Dia main rasa ragu-ragu dalam hati, maka dia boleh merosakkan akidah ataupun syahadah. Yang ketiga, menyangkal dirinya diciptakan Allah. Dia kata dia sangkal kata diri dia dicipta daripada Allah. Dia rasa apa? Dia kata dia kata dunia ni, alam ni lahir daripada jadi berlakunya letupan. Ni kan ada teori-teori barat yang dia kata dunia ni datang dengan cara neutral. Maksudnya berlakunya letupan, alam, planet-planet ataupun bintang-bintang yang besar meletup, point jadi dunia. Kepala dia mana boleh macam tu? Mana ada istilah macam tu? Dengan kesempurnaan hebatnya manusia ni, kesempurnaan hebatnya manusia ni takkanlah tiba-tiba wujud dalam keadaan tersendiri. Tak, mesti ada yang mencipta. Yang mencipta adalah Allah. Yang keempat, benda yang akan merosakkan syahadah, yang membinasakan syahadah adalah tidak mengistibat. Jadi ingat benda ni, tidak mengisbatkan. Jadi ada 4 benda ni. Benda yang merosakkan kesempurnaan dari sudut syahadah. Jadi clear So baik, kita fahamlah. Pasal ada berapa daripada fardu syahadah,
kesempurnaan syahadah, syarat sah syahadah dan juga perkara yang boleh membinasakan syahadah kita. Itu yang pertama dalam bab yang pertama dari segi rukun yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jelas, okey. Baik, yang kedua, kata Syekh disebut daripada hadis ini, daripada rukun Islam kita yang kedua, wa ikhamus salah, iaitu orang yang mendirikan salat. Kata Imam Al-Bajuri, para ulama telah mengatakan bahawa termasuk daripada kesempurnaan iman ialah orang yang beryakin tidak ada yang berkumpul kebaikan. Baik, ia bermaksud melaksanakan salat secara istiqamah dan terus-menerus dengan menjaga rukun-rukun syarat sahnya. Wajib ke atas kita sebagai seorang Muslim kena jaga salat. Sebab tu Nabi sebut ma bainar rijal kufru as-salah. Apakah pembezaan di antara kita dengan golongan kufur satu benda? Di antaranya namanya adalah salat. Solat tu apa? Ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Jadi tak boleh duk kita pilih-pilih lah. Duk ingat nak semayang maghrib dululah, ingat nak semayang isyak je lah. Maka dia tidak boleh pilih-pilih, disebabkan benda itu adalah satu kewajipan kepada kita. Sebab hari ni kalau kita tengok kajian daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, dia buat kajian 80% umat Islam di Malaysia yang solat tidak sempurna. Sempurna ni maksudnya sempurna 5 waktu. Ada orang yang sembahyang 2 saja, ada sembahyang 3 saja, ada sembahyang 4 saja, ada tak sembahyang langsung pun ada, lagi huduh piang. Hidup ni macam tak ada erti je. Hidup dia melata macam binatang. Makan, cari minum, biar anak bini tak sembahyang. Tuan, kita kalau itulah tujuan hidup kita, maka kita dah menghilangkan salah satu kehidupan. Seolah-olah macam hidup ni tidak ada fungsi. Macam binatang tak disyariatkan solat, maka tak ada masalah. Tapi kita manusia wajib kena solat. Sebab tu dalam bab solat ni, ketika Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, di antara yang paling banyak Nabi tengok orang yang diazab, disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid. Tulis Jam'ul Fawaid, kitab yang membahaskan berkaitan Isra' wal Mi'raj. Nabi kata orang yang paling banyak aku tengok diazab adalah satu kelompok manusia yang sedang memecahkan kepala mereka. Ketika ditanya kepada mereka ini, siapakah mereka ketika hidup? Kata malaikat Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, inilah kelompok manusia yang ketika mereka hidup, mereka orang yang tidak solat. Sebab tu dalam Islam, solat ni benda yang diulang berpuluh kali. Lebih 20-30 tempat Allah cerita berkaitan solat saja. Maka jangan buat lebih kurang, tuan-tuan. Tolong pesan pada anak-anak, tolong untuk kita ambil berat dalam bab tu. Cuba tengok dari segi hukuman kepada orang yang meninggalkan solat. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, untuk orang yang meninggalkan solat kerana malas tetapi dia masih beriktikad solat wajib, maka hukuman ke atas dia dihukum bunuh secara had dan tidak dihukumkan kafir. Orang yang dia beriman kata solat tu wajib tapi ditinggal dengan sengaja, dalam mazhab Syafi'i hukum bunuh. Sebab tu tuan-tuan, kita duk bincang coronavirus ni bahaya. Ya, coronavirus bahaya, tapi virus yang lebih bahaya daripada corona, yang dah menghimpit manusia 1000 tahun yang lepas lagi, adalah penyakit virus meninggalkan solat. Lebih teruk daripada coronavirus. Sebab yang ni memang benda masalah. Kalau coronavirus, tuan-tuan boleh scan. Tuan-tuan ambil alat, nampak ada demam, ada simptom-simptom jadi batuk, jadi sejuk badan, jadi tak larat, jadi sesak nafas. Tuan-tuan ada simptom-simptom corona, tuan-tuan boleh detect dengan simptom. Tetapi bila melibatkan dengan virus tak malas semayang, maka tuan-tuan virus ni tak boleh nak detect. Tuan-tuan ambil mesin, scan, tik, normal macam orang biasa. Tengok kesihatan, kadang sihat lebih melompat pada orang lain lagi. Nak check apa tak boleh, sebab dia melibatkan daripada dalam hati.
Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan kebanyakan ulama salaf dan khalaf dalam kitab Majmu' jilid yang ketiga muka surat 18. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Majmu', kitab yang lebih besar sikit, jilid yang ketiga muka surat 18. Ulama membahaskan apa hukum orang tinggal solat sengaja ni, maka pendapat dalam mazhab Syafi'i dan dipegang juga dalam mazhab Maliki, Imam Malik dia kata apa? Hukum ni adalah hukuman bunuh. Dia tahu striknya. Tak, sebab solat ni adalah syariat yang besar. Sebab tu duduk kedua dalam Islam. Rukun Islam tu sendiri, yang pertama ucap kalimah syahadah, yang kedua mendirikan solat. Apa ertinya kita sebagai seorang Islam kalau meninggalkan solat? Tu jangan buat leceh tu. So benda-benda macam ni tidak ada alasan lah. Sebab tu orang yang diikat atau terbelenggu tetap wajib mendirikan solat. Sekadar yang mampu dengan keadaan terikat. Maksudnya kalaulah kita diikat, kena tangkap dan sebagainya, still kena solat. Setelah dibuka dia wajib ulang. Maksudnya dia kena hormat waktu juga. Kena colek, contohlah kena colek. Segok sangat orang pun colek, ikat dia kat kerusi. Maka waktu tu kena solat juga. Duduk atas kapal terbang, solat juga. Duduk kat mana pun wajib kena solat. Dan dia wajib mengulangilah, lepas tu dia ulang balik. Jadi sebab dia disebut dengan solah li hurmah al-waqtu. Dia sebut dengan bahasa kita, dia panggil apa? Solat hormat waktu. Disebut juga dalam kitab Majmu' jilid yang kedua muka surat 279. Ada kitab Majmu' jilid kedua muka surat 279. Maksudnya orang yang duduk di mana pun, atas keuzuran apa pun, wajib ke atas dia solat. Orang yang sakit, solat tak? Kena solat. Contoh macam mak kita duduk terbaring di atas katil. Uzur dah, mak kita tak larat dah duduk baring di atas katil. Maka apa yang kena buat? Tanggungjawab anak. Kalau mak ayah sakit, tanggungjawab anak. Kalau isteri sakit, tanggungjawab suami. Kalau suami sakit, tanggungjawab isteri. Kalau maksudnya wajib. Sebab tu kalau kita pergi ziarah di hospital, kita ziarah orang, tanya dia sikit berkaitan solat. Macam hari ni solat okey ke? Janganlah pergi marah dia dah lah sakit ke hospital. Tuan-tuan pergi kita, hang tak sembahyang, hang mampu masuk neraka. Jangan macam tu pula. Pergi cakap elok dekat dia, kata kat dia solat ke belum, pegang tangan dia, gosok elok, kata hang ni wuduk ambil dia lagi. Mungkin kita ingatkan dia cara wa izah tansahaka fansah lahu. Nabi sebut dalam hadis, di antara hak sama Islam, kita berpesan-pesan dengan benda kebaikan, kita bagi nasihat dekat dia. Maka kalau isteri sakit, suami sakit, maka pasangan kena pesan, tolong jaga solat. Walaupun dia tak boleh gerak, dia kata, ustaz, mak saya dah stroke dah, apa pun tak boleh gerak dah, tapi hidup lagi dah. Kalau hidup, dia nak sembahyang. Nak buat macam mana? Kita bisik di telinga mak, mak, ni Alung, tolong ambil wuduk dekat mak. Mak, ni Alung, tolong basuh tangan dekat mak. Mak niat untuk ambil wuduk. Selesai ambil wuduk, kita duduk di telinga dia, kita pesan, mak, niat sembahyang. Usalli fardu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Kita buat macam angkat takbir kat dia, Allahu Akbar, maka dia akan solat menggunakan, kalau tak boleh dengan pergerakan, maka solat dengan mata. Tak boleh mata pun tadi nak gerak juga, maka solat dengan hati. Maka tanggungjawab kita kena habaq dekat dia. Maka hak ni ramai terlepas pandang, kan? Duk pi tengok orang sakit, duk tanya menatang lain. Kan, tanya hang sakit bila, maka ubat apa, doktor cantik ke tak, nurse segak ke tak, mypad. Maka pergi tu di atas tanggungjawab, pergilah tanya, semayang okey ke tak, ibadah macam mana. Okey, dia kata, oh saya nak ambil wuduk susah, kita abang kat dia, oh tak wajib untuk nak pergi beli air, pakai spray pun boleh, ataupun mungkin boleh ambil menggunakan tayamum. Dia tangan dia patah, maka macam mana tayamum? Nanti kita akan bahas tajuk seterusnya, nanti kita akan masuk bab tayamum, insya-Allah. Baik tuan, 5 minit lagi insya-Allah. Ni kita dah lajak 10 minit ni. Tak apa ke? Kita lajak sikit tapi kita kena berhentilah sebab saya ada mesyuarat pula sekejap lagi. Baik. Untuk dapatkan notification. Baik, ni dia pemaklumkan, untuk dapatkan notification live, tuan-tuan boleh set see first dan klik kat butang loceng. Oh tu ada butang satu, kalau tuan tengok ada satu butang loceng tu. Tuan-tuan set see first dan klik butang loceng atas sebelah kanan belah bahagian all. Letak apa ni? Saya tolong baca lah. Untuk dapatkan notification live, tuan-tuan boleh set see first dan klik kat butang loceng. Ada gambar loceng tu, jingle bell tu, atas sebelah kanan kat bahagian all. Tuan-tuan tengoklah apa yang dia bagi. Saya pun tak faham sangat. Maksudnya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cara tak langsung. Nanti kalau kuliah pada contoh macam malam ni, kita akan sambung pengajian kitab kita 40 hadis peristiwa akhir zaman ni. Jadi depa akan mail lah notification tu insya-Allah. Sebab kita takut ramai yang nak mengaji tapi dia tak tahu ada pengajian ni. So kesianlah nanya kat orang. Tuan-tuan set see first dan tuan-tuan tulis tekan klik dekat butang lambang apa ni? Loceng jengembel ni. Lepas tu sebelah kanan tu, dan dia automatik dia akan boleh untuk tuan-tuan dengar lah. Kalau ada kuliah dia akan maklumkan. Baik yang kedua dalam bab mendirikan ataupun menunaikan solat wajib. Ni bukan sunat, bukan harus, wajib. Hati-hati tuan-tuan ni dalam fatrah sekarang ni Allah bagi ruang duduk di rumah, tolong jaga semayang. Gerak anak isteri buat semayang jemaah. InsyaAllah tuan, percayalah ada kerahmatan, sakinah, mawadah dan rahmah dalam rumah tangga kita. Boleh tuan? Baik, yang ketiga, wa itaz zakah. Kata musannif kita mengambil daripada hadis Nabi SAW, wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan daripada badan seperti zakat fitrah ataupun zakat perniagaan binatang ataupun apa-apa jenis zakat. Baik, dalam bab zakat ramai saya jumpa pada bulan 11 hari tu, Allah izinkan alhamdulillah bersama dengan CEO PPZ, pengarah urusan untuk pusat pengurutan zakat wilayah persekutuan, Tuan Haji Muhammad Ustaz Syukri lah. Ustaz Syukri kita bersama dengan dia, dengan Ustaz Khairul Azhar, ni orang-orang hebat belakang ni, saya sangat hormatilah ilmu mereka dan mereka sangat soleh. Maka baik. Dan bila jumpa tu, di antara data yang dimaklumkan, dia kata apa? Separuh daripada usahawan-usahawan kita ni tak buat keluar zakat. Kita bila dengar-dengar tuan-tuan terpening. Separuh usahawan kita ni daripada data yang ada ni tak mengeluarkan zakat. So apa yang berlaku, saya pun balik jumpa dengan sahabat saya Encik Khairul. Dan bila tanya kita buat satu kempen hari tu, kita buat penerangan berkaitan zakat, memang betul tuan-tuan. Memang ramai gila usahawan-usahawan ataupun orang Islam kita di Malaysia yang tak keluarkan zakat. Bila tanya, dia pun kata, Ustaz, zakat kami buat keluar bila? Zakat fitrah. Ni nak main Ramadan ni, dia kata, Ustaz, kami bayar zakat fitrah setiap tahun. Berapa bayar? RM7, RM6 tu kira beda dah, cukup setahun. Jangan tuan-tuan, itu zakat fitrah. Dia ada zakat pendapatan bagi yang bekerja, yang meniaga zakat perniagaan, yang mengembala zakat binatang, yang buat padi zakat padi, yang tanam buah zakat buah, yang simpan mah zakat mah, yang main saham zakat saham. So semua ada ruang-ruang zakat tu. Tadi kita akan bahaskan secara detail lah. Ni saya nak cerita secara asas saja. Ingat, siapa yang tak buat keluar zakat, kamu kedekut dengan hak Allah 2.5%. Jangan bimbang dan jangan marah ketika Allah tarik 200%. Pengalaman bila tengok sekarang saya ada lebih kurang dalam 4-5 syarikat lah yang saya jadi sebagai penasihat syariah. Contohnya macam kosmetik. Adalah beberapa syarikat-syarikat yang lain. Benda pertama yang saya tekankan kepada ejen, kepada stokis adalah berkaitan zakat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, bila kita mula tune penekanan berkaitan zakat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemurahan rezeki yang sangat hebat. Tuan-tuan boleh tanya dengan tim Chams, boleh tanya dengan kawan-kawan kita yang kita betulkan fundamental zakat je dulu. Allah bagi gila-gila punya. Sahabat saya Cikgu Sudirman, founder kepada Intri, susu untuk budak-budak tu kan. Dia kata, Ustaz, sekarang ni dia kempen pergi mana pun kepada ejen, stokis dan fighter-fighter dia berkaitan zakat. Dan sale dia, saya tengok sale dia tidak kurang daripada 3 ke 5 juta sebulan. Dengan sebab satu je berkaitan zakat. Haji Asri, guru saya, lagilah setiap kali trade dia keluar zakat terus. Dia buat keluar zakat setiap bulan dan setiap kali dia trade. Dan dia ajak semua coach-coach anak murid dia dengan benda yang sama. Itu Allah jadikan asbab murah sungguh rezeki mereka ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam fatrah sekarang saya yakin ramai yang tengah terhimpit dengan masalah kewangan. Maka tolong cek balik. Kalau rasa rezeki tu rasa selalu sangat tak cukup, cek balik. Mungkin ada bab zakat yang kita terlepas pandang. Jadi bab ni tolong ambil pengajaran lah tuan-tuan. Tersuduk bala, tersuduk bergaduh, ambil sebagai pengajaran untuk kita tunaikan hak zakat kita. Dia tu, Ustaz, saya meniaga online je,
Founder saya buat keluar zakat, founder lah. Kalau kita yang niaga online, walaupun kita sebagai ejen, walaupun kita sebagai stokis, bila cukup je nisab dan haul, kalau nisab kita contohnya RM17,000 sekarang, cukup setahun per kapita keuntungan kita, maka wajib keluarkan zakat. Cuma tak banyak lah. Kalau kata RM20,000 kita punya keuntungan, kali dengan 2.5% baru dalam RM500-600. Nah, sikit je lah. Bukannya semua. Kenapa baru RM500 zakat? So, ini adalah hak Allah yang perlu kita tunaikan. Ya, jangan berlebih kurang lah, insya-Allah. Baik, ingat yang kedua. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan dalam bab zakat ni banyak disebut. Di antaranya dalam kitab Jam'ul Fawaid juga diceritakan bagaimana Rasulullah melihat orang satu kelompok manusia yang sedang mereka ini telanjang bulat, tak pakai apa-apa pakaian, dihalau seperti binatang, dan mereka makan cecair daripada api neraka Allah masuk dalam perut dan pecuh perut mereka ini. Ditanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, dia kata apa? Ini adalah kelompok manusia yang ketika mereka hidup, mereka ni orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ni bersama dengan kita ni tuan, founder Chams, Kak Syira dan juga Abang Nick Gerila. Abang Nick Gerila dan Kak Syira, komen apa-apa, minta sahabat-sahabat yang lain boleh follow. Pada suri-suri rumah yang ni mungkin tak ada apa nak buat, tuan-tuan boleh follow ni. A very good vibe dan positif. Tuan-tuan boleh tengok, kadang-kadang boleh jadi ejen dia orang dan sebagainya. Dia orang akan guide macam mana cara nak berniaga. Saya pun tak pandai, maka follow daripada ni. Kak Syira dan Abang Nick post apa-apa saat, bagi orang boleh ikut untuk bersama dengan tim Chams ni, insya-Allah, untuk depa jadi orang yang mengeluarkan zakat juga walaupun suri rumah, insya-Allah. Jadi dalam bab zakat, benda yang sangat penting disebut dalam kitab Al-Muhazzab. Syarat dalam bab zakat ni banyaklah. Baik, yang keempat, insya-Allah kita nak habis sikit lagi. Dah habiskan rukun Islam, dan esok kita akan masuk rukun iman, insya-Allah. Dan yang keempat, as-saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa berpuasa di bulan Ramadan? Sebab dia merupakan syariat ni Allah tetapkan dalam rukun Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak main Ramadan ni banyaklah kita akan dengar ayat-ayat tu yang menceritakan tentang syariat untuk berpuasa. Syariat untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Kutiba alaikumusiyam, telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang telah disyariatkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu. Umat terdahulu mereka ada syariat puasa mereka, kita ada cara puasa kita. Ala kulli hal wajib kena berpuasa. Apa makna puasa? Puasa ini bermaksud imsak anil muftirat, menahan diri daripada makan ataupun minum. Maksudnya tahan diri, imsak lah, tahan diri daripada nak buat benda-benda makan, minum dan sebagainya dalam tempoh-tempoh berpuasa. Malam boleh makan tak? Makanlah dengan peti ais, tokok dengan peti ais pun tak apa. Siang kena jaga. Siang kena jaga. Dan yang terakhir, wa hajjul bait man istata'u ilaihi sabilan, menunaikan haji di Baitullah bagi yang mampu pergi ke sana. Menunaikan haji bagi yang berkemampuan lah, bahasa mudahnya. Baitullah ni ada rumah Allah, tapi duduk di Baitullah untuk menunaikan, sebab rukun-rukun haji ada di sana. Tawaf, sa'i, tahallul, wukuf. Maka ni adalah sa'i. Maka itu adalah syarat-syarat ataupun rukun-rukun dalam menunaikan haji. Baik, dia kata, Ustaz, macam mana pula dengan fatrah sekarang ni? Bila berlakunya wabak COVID-19, semua orang tak boleh pergi Mekah. Dan kalau berterusan sampailah musim haji, maksudnya kalau Allah takdirkan COVID-19 ni sampai bulan Zulhijjah, maksudnya bulan buat haji pun 9, 10, 11, 12 tu sampai sana, nak buat macam mana? Maka berkemungkinan, tidak mustahil, haji pada tahun ni tidak dibenarkan siapa-siapa buat. Boleh tak? Boleh. Pernah berlaku beberapa kali. 4 kali kalau tak silap saya dalam sejarah sejak daripada zaman Nabi sampai kita, dalam 4 kali pernah ditutup tahun haji disebabkan wabak taun juga. Ada wabak-wabak yang lain, virus-virus yang membuatkan ditutup. Jadi
dalam bab haji ni kita doa. Sebab tu kita minta satu untuk tuan-tuan semua bagi kerjasama dalam fatrah sekarang. Janganlah duk pergi melewat merata. Janganlah duk keluar waktu ni dia rajin lah. Dia keluar duk pergi pusing jadi macam wakil rakyat tu. Tak payahlah duduk di rumah Ustaz. Kita tolong sama-sama. Sebab Dr. Man TTDI, tuan-tuan cuba cari Dr. Man TTDI. Dia share di Facebook semalam. Berkaitan dia kata coronavirus ni COVID-19. Co tu maksud corona, V maksud virus, D maksud disease. Coronavirus ni dia adalah virus yang akan dia duduk dalam satu-satu tubuh badan manusia dan dia akan mencari perumah baru dan dia akan mati dalam tempoh 14 hari. Jadi bila tuan-tuan duduk kuarantin, itu di antara vaksin terbaik untuk mengawal coronavirus. Sebab bila tuan-tuan bersentuhan, maka corona COVID-19 ni dia akan berpindah kepada perumah yang baru. Saya pun baru tahu. Bila saya dengar Dr. Man TTDI ni adalah seorang doktor bakar perubatan, dia kata sebab tu dunia mengarahkan kuarantin 14 hari. Maksudnya kalau tuan-tuan dijangkiti pun, kalau tuan-tuan duduk seorang-seorang, tak engage dengan manusia yang lain, maka dia akan takat tu ya, corona tu akan mati. Sebab dia perlukan perumah baru untuk dia tumpang, untuk dia berpindah. Maka benda-benda yang macam ni adalah dengan cara kuarantin. Sebab tu hari ni sembahyang Jumaat pun dia tak buat. Sebab apa? Sebab nak mengekang daripada berhimpun. Bayangkan tuan-tuan pergi sembahyang di masjid, seorang je ada masalah coronavirus. So bila dia sembahyang, dia pergi pegang paip air, maka corona tu ada dekat paip air. Orang lain yang kedua mai, maka dah kedua orang. Yang ni pula pergi cebok air, dia ambil air, basuh kaki, cebok tu dia tinggal, maka corona tu ada di situ. Orang lain mai pula pegang habis. Dia masuk melalui pintu depan, orang lain pun lalu pintu depan, maka akan dijangkiti. Dia semayang, duduk di sejadah tu, sujud sempoi punya, maka virus itu akan lekat pada kapek. Tuan-tuan tahu tak, depa buat kajian, virus yang dah pi pada satu kawasan, contoh duduk di kapek masjid, apa yang akan berlaku? Dia boleh bertahan di antara 3 ke 5 hari. 3 ke 5 hari ni banyaklah, maksudnya berapa orang yang akan terlibat sama. Sebab tu masalah yang lebih besar sekarang disebut dengan tarkul wajibat adalah tinggalkan sekejap solat Jumaat berjemaah, ataupun solat jemaah yang lain, ataupun perhimpunan reunion adik-beradik ke, sekolah ke, markah crash ke apa, tangguh, jangan buat leceh, katok pala lagi kalau buat. Tangguh sebab apa? Nak menjaga masalah yang lebih sebab kita ni haji ni tak berapa bulan lagi dah. Lagi 4 bulannya tuan-tuan. Kalau kita tak jaga disiplin, silap-silap tuan-tuan, mungkin tahun ni haji tak ada. Tak ada orang boleh buat haji disebabkan nak menjaga. Kalau berhimpun 1-2 juta orang, lagi terdedah. Macam himpunan tabligh lah. Saya sedih bila tengok data himpunan tabligh tuan-tuan. Daripada himpunan tabligh saja, data yang kita ada 500 orang yang dah terlibat ataupun yang disahkan positif daripada COVID-19 ni. So bukan data yang sikit untuk kita nak ambil sambil lewa lah. Dan juga sama di Itali, disebabkan himpunan agama di Rom hari itu membuatkan ramai yang terlibat. Dan juga di Korea pun sama. Tadi data daripada KKM kemarin keluarkan, daripada perhimpunan tabligh hari itu ada 513 orang yang positif. Daripada berapa ribu saringan tu, 500 orang. So ni bukan angka yang sikit lah tuan-tuan. Jadi tolong jangan ambil remeh-temeh dalam bab ni. Kita jangan jadikan itu sebagai ruangan fitnah pada agama. Jangan jadikan sebagai ruangan fitnah pada agama. Okey, baik. Jadi 5 benda ni kita bincang berkaitan. Yang pertama, pada bab yang pertama, fasal yang pertama, faslul arkanul islamu khamsun, tentang rukun Islam. Kita recap balik. Ingat yang pertama, kita recap balik untuk perbahasan kita berkaitan ni. Hari ni kita dah bincang tentang sejarah kitab Safinatun Najah, dan kita bahaskan berkaitan makna bismillah. Kita bahaskan juga mukhaddimah daripada kalam Syekh Salim. Dan yang ketiga, kita masuk pada fasal rukun Islam yang kita membincangkan arkanul Islamul khamsun, ada 5. Yang pertama, mengucap kalimah syahadah. Yang kedua, wa iqamus salah, atau menunaikan ataupun mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjul bait, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. So kita recap lah 5 benda tu. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala kepada kita semua. Daripada asbab tuan-tuan tekun untuk dengar pengajian pada hari ini,
Dan siapa-siapa yang ada urusan-urusan luar tu, kalau boleh tangguh dulu Ustaz. Letakkan keutamaan untuk kita jaga hak sesama Islam kita daripada merebaknya COVID-19 lagi teruk. Kita takut sampai peringkat lockdown. Sekarang kalau kita tengok, Malaysia duduk pada fasa yang ketiga dah. Jangkitan hari ni mencecah lebih 1,000 orang. Jadi benda-benda tu kalau tuan-tuan tak bantu untuk kekang, habislah. Ni saya tengok rajin jadi trend duk balik kampung, duk pergi ziarah mak ayah dan sebagainya. Tuan-tuan tolong, tuan-tuan kalau sayang mak ayah jangan balik. Mak ayah buat keluarlah statement rasmi, siapa balik jadi anak derhaka. Sebab kalau tidak dia pun nak bunuh hampa. Ni mak-mak, makcik-makcik, pakcik-pakcik, kalau anak balik, kalau dia positif, makcik pak long nak mampuih dulu. Nak mati dulu pakcik-makcik ya. Sebab apa? Antibody orang tua-tua lemah. Antibody orang tua-tua ni tak kuat macam orang muda. Bila anak-anak balik ada positif, macam kemarin ada satu kes daripada Johor, dia dah tahu dia positif, dia balik juga. Tuan-tuan, satu bas kena panggil balik. Bayangkan bas ni mungkin dah terjangkit, dia balik peluk anak bini dia, balik peluk mak ayah dia. Tuan-tuan, kesian dekat makcik-makcik yang dah tua-tua ni. Lepas tu kalau sayang kepada mak ayah, tolonglah. Di Itali 10,000 kes. Sebab apa? Sebabkan bila perintah lockdown, semua pakat lock balik. Dia lockdown dengan lock lebih kurang sama. Dah lah lockdown, lepas tu pakat balik kampung habis. Jadi yang balik ni pula bawa COVID-19 dah. Dan dia COVID-19 tu pergi kepada perumah-perumah yang baru, habis dijangkiti, yang sehinggakan data tu naik secara mendadak. Kau tolong Allahumma somad, tolong jaga dalam bab ni. Amanah lah dengan mak ayah kita. Telefon lah bagi tahu, explain. Mak ayah tanya, awak hang tak balik? Abang ada mak, cek sayang dekat mak ada seorang je. Mak mentua yang boleh dapat banyak, mak satu, mak yang betul seorang tu je. Jadi sebabkan sayang tu kena kuarantin Ustaz. Jadi 5 benda kita bincangkan pada pagi ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan manfaat untuk pertemuan kita. Dan ada sikit soalan yang insya-Allah saya jawab sikitlah. Beberapa soalan. Yang pertama, Mak Ngah. Ada soalan Mak Ngah. Oh, Mak Ngah ni kan? Mak Ngah Khatinah, Mak Ngah. Ni masya-Allah ni Mak Ngah ni selalu diingat kuliah, masya-Allah. Mak Ngah cleaner je, adakah kena juga zakat Ustaz? Mak Ngah, kalau cukup nisab wajib kena keluar zakat. Kalau cukup nisab, maksudnya contohnya kalau nak cukup nisab ni, kalau gaji Mak Ngah atas daripada 1,400 lebih kurang, kalau kali dengan 12 akan dapat dalam 17-18 ribu tu, maka mungkin kena keluarkan zakat. Cuma tak banyak lah, sikit je lah. Mungkin dalam 400, 300 ringgit, 400, 500 ringgit je zakat. Nak buat pengesahan, yang paling baik pergi di pejabat zakat. Ataupun Mak Ngah PM, nanti saya akan minta accountant saya berhubung untuk bantu Mak Ngah. Cleaner ke tak kisahlah. Kerja apa pun, kalau cukup nisab wajib kena keluar. Alhamdulillah, moga cepat kaya. Yang kedua, Kak Jumi Chams. Ni Assalamualaikum Ustaz, macam mana tentang pembayaran zakat? Zakat itulah macam itulah. Kalau cukup haul dan nisab kena keluar. Isbab erti yakin atau tahqiq dalam hati. Betul ke Ustaz? Tahqiq ni maksudnya kita buat pengesahan kuat-kuat betul-betul dalam hati. Jangan dalam keadaan yang kita minta pada Allah lah. Jangan kita ada pula kita minta pada benda lain. Ni banyak ajaran-ajaran yang pelik-pelik sekarang ni. Dia panggil NAM kan, New Age Movement. Mereka ni duk bawa ajaran-ajaran yang pelik-pelik, nak minta doa, ada cara doa dia dan sebagainya. Tu hati-hati ni, banyak akhir-akhir zaman ni wujudnya ancaman-ancaman yang besar kepada agama kita dalam bab ni. Jadi insya-Allah saya rasa pagi ni kita selesai fasal yang pertama. Insya-Allah pagi esok kalau tak ada arah yang melintang, di antara pukul 9 sampai pukul 10 kita akan jumpa lagi untuk fasal yang kedua, yakni pembahagian rukun iman. Ingat, kita ada rukun Islam dan rukun iman. Yang ni ramai yang terkeliru. Orang tanya rukun iman, dia balas rukun Islam. Orang tanya rukun Islam, dia tibai rukun iman. Jadi sebab tu kita mengaji, tu kita dapatkan kefahaman. Untuk yang baru masuk, kita membahaskan kitab Safinatun Najah yang karangan Syekh Salim Hadrami Asy-Syafi'i, seorang ulama daripada Yaman. Dan perbahasan kitab ni kita asal dalam mazhab Syafi'i lah. Ni ada kawan-kawan kita yang mereka ni contoh yang dah advance tu macam Ustaz Ali Azfar, masya-Allah, sahabat saya, murid saya yang cukup hebat ni. Tu macam Ustazah Nurul Aufa tu. Tu orang-orang hebat dah. Yang tak perlulah kitab-kitab yang kecil ni. Ni untuk orang-orang yang baru yang mengaji kitab mazhab Syafi'i, ahlan wa sahlan. Saya pun tak pandai sangat. Saya bukan tok guru dak, tuan-tuan, untuk makluman, saya
Cuma Allah izinkan 12 tahun di sekolah agama Madaris tu mengaji agama. Lepas tu saya pergi buat degree, saya buat dalam bab di Universiti Pertahanan, saya buat human resource. Cuma saya menulis bab agama. Tesis saya menulis bab agama berkaitan dakwah. Dan saya berkhususan dalam bahasa Arab waktu menulis. Bayangkan human resource tiba-tiba menulis bab agama. Waktu nak boleh dapatkan tajuk ni memang struggle lah. Kebetulan ada seorang pensyarah yang dia setuju. Dia Dr. Sayuti ni adalah ustaz, dan dia kata, ustaz tak apalah. Dia kata, Ustaz Yaakob Yusra, kamu boleh buat, kamu tulis bab agama. Waktu menulis. Jadi habis menulis, sebab tu saya boleh dapat, waktu tu saya dapat sambung sekejap di USM dalam bab master hadis. Sebabkan penulisan saya dalam bab agama. Human resource pindah pada hadis, tapi saya baru masuk dalam sebulan, saya terus pergi ke Mesir, tak sempatlah untuk nak dihabiskan di USM. Jadi bila pergi ke Mesir, saya masuk di Maftuh buat Quran di sana, dan waktu tu saya duduk di Ma'had Darul Ta'lim di Hayu Ashir bersama dengan Syekh Saiful Rijal. Syekh Saiful Rijal ni sekarang alhamdulillah berkhidmat di Matin, Ustaz Yusaini. Sampai sekarang lah, daripada tahun 2000 saya ingat saya bawa balik dia dan minta bawa saya sendiri bawa jumpa dengan Ustaz Yusaini. Alhamdulillah Ustaz Yusaini terima, sebab Ustaz Syekh Saiful Rijal ni dia adalah keluaran Darul Ifta. Orang produk rare lah. Darul Ifta ni tak ramai orang Nusantara atau anak-anak Melayu yang boleh lepas. Dan sampai sekarang Syekh Saiful Rijal masih berkhidmat di Allahumma salli samad. Ni Kak Jumi. Tak apa, nanti saya akan minta tim saya berhubung dengan Kak Jumi ni. Tak akad lagi. Baik, tak ada masalah. Akad tu tak wajib. Dalam kalau tak akad pun insya-Allah kalau dah niat untuk ni tak ada masalah lah. Dan waktu duduk di Mesir tu baru saya habis di Markas Nil. Saya ambil bahasa Arab. Di bahasa Arab Markas Nil ni kalau kelas untuk budak-budak je, tapi seronok, tak ada masalah pun, masuk je lah kelas budak-budak pun seronok mengaji. Baru saya ambil Quran. Nah, di Malaysia sempat saya duduk di Pondok Bakai, tak lama lah, dalam mungkin tak sampai setahun pun, tapi sempatlah habis beberapa kitab. Jadi saya bukan tok guru yang alim, cuma takat untuk kitab-kitab yang ni, macam kitab ni memang saya dapat direct daripada Ustaz Muhadir Makjul, dan diijazahkan untuk saya mengajar. Jadi hak tu yang saya boleh baca sikit-sikit. Untuk kitab besar-besar, Syarah Bajuri, Takhirat Sadida, hak tu berjumpa dengan ramai lagi lah tok guru kita. Ini sekadar untuk pengajian asas-asas ni insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu untuk pertemuan kita pada pagi ni yang baik daripada Allah. Sejam setengah pertemuan kita. Mudah-mudahan. Jadi malam ni insya-Allah kalau tak ada arah melintang, kita jumpa dalam pengajian kitab 40 hadis video akhir zaman untuk hadis yang kedua pula. Hadis tajuk malam ni best tuan. Kenapa Islam jadi sasaran kepada pemusnah orang-orang kafir ni. Malam ni tajuk best, jadi tolong stay tune. Blog siap-siap. Jam nanti kita akan maklumkan sama ada pukul 8 atau pukul 9. Sebab bila ada putusan tertentu, kita akan delaykan sikit. Kita bagi laluan kepada yang lebih utama lah. Jadi sekadar dulu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta tuan-tuan yang mungkin ada sekarang 200 orang ni share, agar ada orang yang mungkin baru tengok boleh dapat maklumat, ataupun yang see first dan tekan kat butang loceng tu untuk tuan-tuan dapat get notification. Tuan-tuan tulis tu. Sekali automatik bila ada live dia akan channel lah. InsyaAllah untuk dapat manfaat. Dan link di bawah tu tuan tengok ada link yang kita dah bagi. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan tak terlepas lah. Ni Abang Roslan Syani, masya-Allah, bila nak makan laksa sekali ni. Mai sengai layak kita makan laksa sekali, ajak Abang Zahri. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita semua. Dan insya-Allah malam ni kita hadis yang kedua dah. InsyaAllah malam ni pun saya akan printkan bagi link untuk hadis yang kedua tu, agar tuan-tuan ada panduan untuk kita boleh guna. Sebab kedai buku tak buka, jadi memang tak ada nak cari. Baik, kalau ada apa-apa berkaitan ni saya mohon maaf, ada kekasaran bahasa, tertinggi suara, itu kelemahan daripada anda sendiri. Yang baik daripada Allah, kelemahan di atas kedaifan ilmu. Mohon share, dan tuan-tuan biar duduk di timeline masing-masing atau share dalam grup masing-masing. Mungkin ada orang yang akan dengar selepas ni. Mereka dah 8 sikit lagi, hari ni tak ada solat Jumaat, jangan duk gagah pergi masjid. Siapa yang suami dia pi, tuan-tuan stalat. Kok stalat abang dia tak boleh pi. Sebab takut berjangkit dan juga takut berlaku penularan yang lebih teruk insya-Allah. Jadi wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami sedar ya Allah, wabak yang kau datangkan hari ini adalah asbab daripada kemungkaran dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, dunia ini penuh dengan kemaksiatan, asbab daripada tangan-tangan kami. Maka ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, Kau izinkanlah pengampunan kepada kami semua ya Allah, dan asbab daripada pengampunan kepada kami sekalian makhluk ini ya Allah. Maka Kau angkatlah wabak COVID-19 dan apa-apa jenis wabak yang didatangkan ya Allah. Ya Allah, kami sedar ya Allah, ketika Kau datangkan makhluk yang bernama COVID-19 ini cukup untuk mengajarkan kami manusia, kami tidak daya dan upaya ya Allah. Teknologi yang canggih tak mampu mengekang ya Allah. Kepakaran-kepakaran yang ada hari ini tidak mampu untuk menghalangnya ya Allah. Sesungguhnya Kaulah yang memberi ujian dan Kaulah yang memberikan kesembuhan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, andai ada dalam kalangan kami yang sakit hari ini, yang diuji dengan kesakitan, sama ada dari COVID-19 ataupun apa-apa jenis kesakitan, maka Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Kurniakan kesihatan tubuh badan kepada kami agar kami boleh buat banyak kebaikan dan kemanfaat di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang mungkin makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubha, yang masih meninggalkan solat, yang belum melakukan zakat, maka izinkan kami bertaubat kepada ya Allah. Kau izinkanlah rukun Islam yang kami pelajari hari ini ya Allah, daripada mengucap kalimah syahadah, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan menunaikan haji, dapat kami berpegang teguh dalam kehidupan kami sampai kami mati ya Allah. Kau pilihlah kami semua yang ada ini ya Allah, yang mendengar ini ya Allah, yang mengaminkan doa ini ya Allah, menjadi tetamu duyufur rahman di negara di Mekah dan Madinah untuk kami menunaikan umrah dan haji ya Allah. Ya Allah, atas kapasiti kekurangan apapun kami, Kau cukupkanlah dengan kebaikan, rahmat, kasih sayang-Mu ya Allah, dan Kau campurkan istiqamah dalam hati-hati kami untuk kami dapat meneruskan pengajian online kami walaupun dalam keadaan kami sedang berkurung, walaupun dalam keadaan kami yang tidak boleh keluar ya Allah, yang tidak boleh hadir ke masjid surau ya Allah, tetapi jangan dipisahkan kami dengan majlis ilmu yang dihadirkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim.